أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah tafsir. Bulan lepas berakhir pada surah An-Nas, dan pada malam ini kita masuk kepada surah Al-Falaq. Suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maksud Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurah bagi sekalian hambanya dan mengasihani bagi sekalian hambanya, hamba Allah. Masuk kepada surah Al-Falaq. Al-Falaq, waktu subuh, waktu falak, waktu subuh. Dan bila membincangkan tentang suratul Falaq, ulama berbeza-beza pendapat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya Muhammad. Qul lafaz fi'il amal. Tuhan suruh Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan waktu falak, Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Itu suratul Falaq. Dan setengah pendapat seperti kata Imam Tabari, wa qad ikhtalafa ahli ta'wil bi ma'na al-falaq. Berkata Imam Tabari dalam tafsir Ibnu Jabir, bersama pendapat di kalangan ulama tafsir, ulama ta'wil dalam meletakkan makna al-falaq. Bersama pendapat itu waqala ba'dhum, berkata setengah mereka itu ulama ta'wil, ulama tafsir. Al-falaq huwa sijnun, iaitulah satu penjara ataupun satu neraka yang Tuhan ciptakan dalam neraka Jahannam, yang dinamakan neraka Al-Falaq. Jadi disuruh minta berlindung dengan Tuhan yang menciptakan neraka Al-Falaq. Itu ahli ta'wil, ahli tafsir mentafsirkan begitu. Berkata setengah mereka itu ulama tafsir, ada yang mengatakan Al-Falaq itu waktu subuh, waktu falak. Ada yang mengatakan Al-Falaq itu satu penjara, wasijnun finnar Jahannam, itulah satu neraka yang Tuhan ciptakan dalam lebah neraka Jahannam yang bernama Al-Falaq. Dan waqala akhar,
Berkata sebahagian mereka yang lain, Al-Falaq itu ialah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang Tuhan suruh berlindung daripada makhluk-makhluk itu. Jadi ahli takwil mentakwilkan, mentafsirkan begitu, tidak salah dari segi hukum. Ada ayat yang boleh ditakwilkan, ada ayat yang tak boleh ditakwilkan. Seperti mana ayat yang menurunkan haramnya berzina, haram makan babi, haram minum arak. Tak nak takwil kata boleh minum arak, tak boleh nak kata boleh minum arak, boleh makan babi, kecuali dalam keadaan berurai. Dahaga yang teramat sangat yang boleh menjadi mati kalau tak minum air, bolehlah minum arak. Selagi mana ada air yang boleh diminum atas muka bumi, tidak ada ulama di ummah yang mengatakan boleh minum arak. Jadi itu tafsiran mengikut pandangan masing-masing, takwil mengikut pandangan masing-masing. Bitakwilil ahadits, seperti yang kata Nabi Yusuf, dia menafsirkan hadis-hadis. Yusamma bihadza ismi, dinamakan falaq itu dengan sijnun, iaitulah satu penjara dalam neraka jahanam yang Tuhan ciptakan. Lembah dalam neraka jahanam yang bernama Al-Falaq, diminta berlindung dengan Tuhan yang menciptakan neraka Al-Falaq. Yang lebih masyhur kita baca waktu subuh, minta berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Kenapa minta berlindung dengan Tuhan yang menciptakan waktu subuh? Mungkin ada keistimewaan tertentu pada waktu tersebut. Dan surah yang ke-113 mengandungi 5 ayat daripada jenis Makkiyah, diturunkan selepas surah Al-Fil. Ia mengandungi pengajaran agar hamba Allah itu mohon perlindungannya daripada ditimpa bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluknya yang jahat. Surah ini merupakan salah satu daripada surah Al-Ma'udzatain. Surah ini merupakan salah satu daripada surah Al-Ma'udzatain, surah yang Nabi Muhammad disuruh minta perlindungan di ketika mana Nabi Muhammad kena sihir oleh wanita Yahudi yang bernama Al-Asam. Nanti dia ceritakan dalam surah ini. Surah ini lebih menghuraikan kepada sihir yang kena pada Nabi Muhammad, sehingga menyebabkan Nabi Muhammad seakan-akan nak terlupa apa yang dia buat. Nak ceritakan kuatnya sihir. Itu dinamakan surah Al-Ma'udzatain. Pertama surah Al-Falaq, yang kedua surah An-Nas, surah minta perlindungan, yang dibaca oleh Nabi SAW untuk memohonkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dirinya. Tersebut dalam Dahrul Mahir hadis. Sebabnya surah ini diturunkan ada kaitannya dengan kisah Labid bin Asam, seorang Yahudi dari suku Bani Zariq yang telah menyihir Nabi dengan menggunakan sikat untuk menyikat rambut Nabi SAW dan kulit mayang kurma jantan dan benang-benang yang disimpulkan sebanyak 11 simpulan. Setiap simpulannya telah dicucuk dengan jarum. Ini permainan sihir. Sihir ni bukan hari ini sahaja wujud, bahkan beribu-ribu tahun dulu sihir telah pun wujud. Sejak dari zaman Namrud lagi sihir telah pun wujud, ilmu sihir. Jadi kita punya fahaman, kita punya persepsi hari ini, sihir, ilmu karut-marut ni ilmu orang lain. Salah kalau kita berpendapat begitu. Kita kondekkan bangsa kita sendiri. Sedangkan permainan sihir, ilmu sihir, sejak belum wujudnya Melayu lagi pun dah ada ilmu sihir. Kalau pelik-pelik penyakit yang bukan-bukan, ya biasalah orang Melayu memang macam ni. Bukan permainan orang Melayu.
tabib ini telah menyebabkan badan Nabi sakit terkena ilmu sihir yang menyebabkan hilang kesedaran, seolah-olah baginda merasakan ada membuat sesuatu padahal tidak ada apa yang dibuatnya. Maknanya kesakitan yang Nabi tanggung disebabkan perbuatan Nabi bin Asam ni sampai kan dia terlupa tadi aku dah buat apa tadi. Sekarang aku buat apa? Sampai tahap yang memang nak boleh terlupa. Nak cerita sakitnya jarum-jarum yang dicucuk kepada badan Nabi ni, permainan sihir ni. Nabi sendiri kena sihir. Sebab itulah dalam agama Islam haram sama sekali mengamalkan ilmu sihir, sebab dia boleh menyakiti dan merosakkan orang lain. Kita baca lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan surah Al-Ma'uzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebaik sahaja baginda membaca satu ayat, terbukalah satu simpulan dan terasa dirinya ringan, sakitnya pun kurang, sehinggalah selesai 11 ayat dari kedua-dua buah surah itu dibacanya dan terbukalah simpulan benang yang terakhir. Baginda pun dapat bangun dan terasa dirinya segar, seolah-olah terlepas daripada ikatan. Ini hikmah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalau kita berubat pun kita dituntut baca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Surah ini Nabi amalkan di ketika mana Nabi kena sihir. Siapa-siapa yang nak berubat orang kena sihir itu, bacalah surah ini. Jangan baca-baca hak berubat pula kena sihir. Sudah. Al-Nawawi dalam tafsirnya telah menolak turunnya surah ini dihubungkan dengan peristiwa Nabi terkena sihir. Tengok, ini khilaf, ini pendapat ulama. Ulama ada beza-beza pendapat dalam bab ini. Al-Nawawi, ialah ulama tafsir, telah menolak turunnya surah ini dihubungkan dengan peristiwa Nabi terkena sihir yang pada masa itu berada di Madinah, sedangkan surah ini daripada jenis Makkiyah. Ini dalil, ini fakta dia. Ini melemahkan hujah yang dikemukakan itu dan melemahkan pula kebenarannya untuk diterima. Tak boleh terima ke yang kata Nabi kena sihir dan Nabi baca surah An-Nas? Itu pendapat, pandangan dia. Ini dikatakan ahli ta'wil. Al-Khazin pula menyebutkan dalam tafsirnya adalah diriwayatkan bahawa Nabi menghidap sakit selama 6 bulan dan selama 3 malam sakitnya bertambah kuat, maka turunlah surah Al-Ma'uzatain tersebut. Mengikut hadis Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya malaikat Jibril telah mendatangi Nabi di ketika mana Nabi sedang sakit. Kekasih Allah sedang sakit, maka didatangi oleh malaikat Jibril. Maka Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, adakah kamu sedang sakit yang teramat sangat? Nabi Muhammad menjawab, ya, sedang sakit. Lalu Jibril pun membacakan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai' yudhika wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yushfika bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat-ayat perbuatan. Kalau kita nak belajar ubat, bolehlah hafal ayat ini, tak ada masalah. Dengan nama Allah, aku menjampimu daripada terkena sesuatu yang menyakitimu, daripada terkena bahaya setiap diri atau mata orang yang hasad. Semoga Allah menyembuhkan sakitmu. Dengan menyebutkan nama Allah, aku menjampimu. Jadi berdalilkan di sini bolehlah jampi-jampi dalam Islam itu. Jampi-jampi serapak, sebut nama musuh jantan ke panglima hitam ke bagai, kita tahulah. Tapi jampi-jampi yang dibolehkan, sebut nama-nama yang baik, sebut nama-nama Allah. Diisyaratkan jampi itu hembuskan pada air. Nabi tak pegang benda ni. Nabi sendiri pun buat. Di ketika mana Nabi sedang sakit, Nabi buat begitu. Dan Ibn Qayyim Al-Jawzi sebenarnya ceritakan dalam tafsir suratul Fatihah, dia membuat begitu. Ketika mana dia berada di Mekah pada ketika itu, datang orang sakit
suratul Fatihah dan hembus pada air, sembuh penyakit disebabkan air, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halangan jampi-jampian di dalam agama. Lain ada dosa benda yang bukan jadi haram. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya Muhammad, katakan olehmu wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan waktu falak. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sijnun final jahannam. Tuhan yang menciptakan neraka ataupun penjara dalam lembah neraka jahannam. Jadi minta perlindungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan waktu falak, menciptakan neraka dan neraka jahannam, menciptakan makhluk-makhluk. Begitu fahamnya. Minta berlindung dengan Tuhan yang Maha Hebat ini. Itu makna al-falaq. Makna al-falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Yakni, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan daripada bahaya makhluk, sama ada daripada bangsa manusia, jin, binatang-binatang buas, serangga, maupun daripada segala makhluk-makhluk ciptaan Allah yang membahayakan. Itu maksud min syarri ma khalaq. Minta berlindung daripada makhluk-makhluk yang bahaya. Sebab kita kuasa pendengaran, penglihatan terhad. Al-Quran syifa'ul linnas, pengubat bagi manusia. Jadi Tuhan bukan lepas kita hidup di muka bumi ini saja-saja lepas menjatuh sahaja. Ada penjaga-penjaga, ada pengawal-pengawal. Jadi kita kena minta berlindung dengan Tuhan daripada bahaya-bahaya makhluk yang jahat. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Kenapa dipanggil malam itu jahat? Kejahatan malam yang telah gelap gelita. Disuruh kita minta perlindungan daripada kejahatan makhluk, daripada kejahatan malam, daripada kejahatan siang, daripada kejahatan waktu. Sampai tahap macam tu sekali Tuhan menjaga manusia. Setiap waktu dan keadaan kita disuruh minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya waktu. Kalau nelayan dia nak pergi ke laut, dia akan tengok pada bintang. Kalau bintang cerah, bulan cerah, boleh menangkap ikan tak boleh? Waktu tu boleh. Setengah orang kata ketang isi banyak masa tu. Nak kata syirik ke buat nelayan ni? Syirik ni tengok bintang pergi ke laut. Tidak. Itu bukan syirik. Dia belajar dari alam, ilmu alam. Dia belajar dari alam. Disebabkan dah lama sangat dah jadi nelayan, sampai tahu dah cuaca macam mana, udara macam mana, boleh turun menangkap dan mendapat hasil yang banyak. Dia belajar dari alam. Jadi itu waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada manusia. Kaji cuaca contohnya. Syirik ke mendahului Tuhan? Tidak. Tidak. Tengok. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Nanti dia terangkan. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus, menjampi pada simpulan-simpulan.
tembus pada simpulan-simpulan. Nafas, tembus. Sihir ni macam-macam cara lah kan. Kadang tu orang dia jenis sihir angin dia remove, sampai tak boleh bangun. Syarat saja sebut nama Haji Mat, dah duduk dia tak bangun-bangun. Contohnya macam tu kan. Memang ada berlaku, benda ni berlaku. Kitab dia sebut orang tak benda tu berlaku. Yang ni begitu juga aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya pendatang malam apabila kegelapan telah menjelang. Ini sebab kita suruh berlindung dengan kejahatan waktu malam. Sebab dalam kegelapan malam itulah akan merayap penjahat-penjahat daripada bangsa manusia dan jin, mencari mangsanya. Binatang buas keluar daripada sarangnya, dan serangga keluar daripada tempat persembunyian. Pencuri dan perompak akan memulakan pergerakannya. Kadang-kadang pada malam itu jugalah berlaku kebakaran dan sangat sedikit didapati pertolongan. Ini waktu-waktu yang disebutkan dalam Al-Quran. Hikmah kenapa suratul Falaq disebutkan minta perlindungan min syarri nafathati fil 'uqad syarri ghasiqin idza waqab, kegelapan-kegelapan malam. Bagi kita yang mengetahui, bolehlah kita amalkan sebelum tidur, bacalah satu kali surah Al-Ma'uzatain, minta perlindungan. Macam contohnya kebakaran, jarang sangat orang sedar, tak ramai dapat pertolongan. Itu kejahatan-kejahatan malam. Bukan malam itu jahat, benda yang berlaku itu dimaknakan dengan kejahatan, keburukan. Kemudian aku berlindung kepada Allah daripada bahaya pemain sihir, iaitu wanita-wanita pembuat simpulan-simpulan benang yang ditiup dengan jampi-jampi sihir untuk mendatangkan mudarat dan sakit kepada hamba Allah menerusi sihirnya, dan bertujuan mencerai-beraikan antara suami dengan isterinya. Ini jahatnya perbuatan sihir. Benda ni memang wujud dalam masyarakat hari ini, memang wujud. Dalam hari ini dunia telah pun menuju ke era kecanggihan. Dalam masa yang sama, benda ini pun dia selari dengan kemajuan itu. Sebab Al-Quran umumil lafzi la bi khususis sabab, lafaznya umum sampai bila-bila benda ini akan berlaku. Walaupun diturunkan di zaman itu, tahun ke-13, dia lafaz dia umum sampai hari kiamat. Ini hebatnya Al-Quran, dia bukan khusus bersebab itu saja. Sampai ke hari ini pun masih ada lagi orang yang mengamalkan ilmu sihir. Ilmu ini memang tak boleh nak diamalkan, haram sama sekali dari segi agama. Sebab dia menyakiti orang, yang orang pula tak tahu sakit dia. Kalau kudis di telinga, kudis di jari, kita tahu sakit dia, kita boleh cari ubat. Ini benda yang kita tak nampak, menyucuk-nyucuk, sakit yang teramat sangat sampai nak jadi gila orang dibuatnya. Sebab itulah perbuatan ini haram sama sekali. Memang Islam menentang perbuatan sihir. Jadi hak duk mengaji hari ini, janganlah duk amal-amalkan ilmu sihir dan duk belajar sihir. Duk tak puas hati dengan kawan disebabkan lidah lagi terus disihir orang. Jangan macam itu, sakit orang. Jangan sampai tahap macam ini. Ada masalah selisih faham sama sendiri, buat selesai cara baik. Jangan sampai nak sihir-sihir, menyesal hidup orang buat apa. Jadi minta maaf lah, baca tafsir macam itulah, dia tak baca ceramah. Kalau ceramah dia macam lain, naik tangan, tunjuk-tunjuk semua itu ceramah. Kuliah pun ada dua jenis kuliah. Satu kuliah majlis ceramah lain, majlis tafsir, kuliah tafsir lain. Ada tak boleh tunjuk-tunjuk, tengking-tengking mikrofon dekat pecah, tak boleh. Yang di
pemakaman. Okey, habis di situ. Sebenarnya mereka tidak dapat mendatangkan mudarat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 201 surah Al-Baqarah, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Tiada sihir mereka mengulangkan mudarat kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah. Adapun mengamalkan sihir seperti yang dilakukan dengan meniup-niup simpulan benang ketika menjampinya itu satu dosa yang besar dan hukumnya haram di sisi agama, kerana tujuannya mendatangkan bahaya dan mudarat kepada orang ramai yang terang-terang melanggar hukum agama. Itu tegahan mengamalkan dan belajar sihir. Sedangkan meniup-niup semasa menjampi dengan meminta perlindungan secara syarak adalah lebih baik. Lebih baik kita meniup-niup pada jampi-jampi yang baik daripada nak dibandingkan dengan kita meniup-niup jampi untuk menyakiti orang lain. Itu maksudnya. Kerana dibolehkan melakukan oleh kebanyakan para ulama yang terdiri daripada para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang selepas mereka, berdalilkan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, katanya bermaksud adalah Rasulullah SAW apabila mendapati salah seorang keluarganya sedang sakit, baginda meniup-niup kepadanya dengan membacakan surah Al-Ma'uzatain, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Itu dinamakan surah Al-Ma'uzatain, surah minta perlindungan, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kejahatan-kejahatan bangsa jin dan bangsa manusia. Ini lebih menjurus kepada amalan-amalan perubatan sebenarnya. Kita hari ini kadang-kadang kita tengok banyak benda-benda yang khurafat berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, kalau jampi je mesti ada keminyan. Keminyan, tahu keminyan? Keminyan. Keminyan. Letak keminyan kat depan tu, menghadap itu jampi rasa. Jampi pun apa disebut tak tahulah. Dah jembalang mana tak tahulah. Jadi sebenarnya jampi-jampian ni ambil daripada Al-Quran. Banyak surah-surah syifa dalam Al-Quran. Yang lain daripada itu kita mencari. Tapi yang lain pun selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, tak apalah. Ni kita biasa penunggu bukit itu, penunggu pokok ini, itu yang jadi lintah pungkang tu. Al-rijalu minal jins, al-rijalu minal ins, ya'uzuna birrijali minal jins, fazaduhum rahaqa. Lelaki daripada bangsa manusia yang minta pertolongan daripada lelaki yang bangsa jin. Manusia minta pertolongan daripada jin. Jin dia memang boleh tahu lah benda yang kita tak tahu sebab dia hidup di alam yang gaib. Kita pula minta pertolongan dengan jin, fazaduhum rahaqa. Maka Tuhan menyesatkan lagi lelaki yang bangsa manusia itu. Tuhan akan sesatkan lagi. Kita duk mencari hantu contohnya, duk mencari hantu, jumpalah hantu. Kadang-kadang tu hak mencari hantu ni bayang-bayang pun dia kata hantu, bukan hantu pun kan, sebab kita duk mencari dia. Jadi fikiran terpandu ke arah itu. Jadi kalau nak gunakan, ambil daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang baik. Jangan kita pergi ambil ilmu-ilmu yang bukan-bukan, merosakkan kita, merosakkan. Jin tugas dia merosakkan saja. Sebab itu perjanjian yang dia minta dengan Tuhan sejak daripada tersingkirnya jin daripada syurga,
tersingkirnya iblis daripada syurga, itulah permintaan dia. Satu sahaja aku minta dengan Tuhan, kalau boleh aku nak sesatkan anak cucu Adam sehingga ke hari kiamat, dan kalau boleh aku nak dia bersama-sama dengan aku jadi bahan bakaran api neraka jahanam. Itu tugas dia. Dia nak manusia pun sama ikut dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita minta perlindungan, pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersama-sama dengan jin dalam neraka jahanam. Wa laqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami penuhkan isi neraka jahanam itu kebanyakannya ialah daripada golongan jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi kalau boleh kita kena minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni minta berlindung, mudah-mudahan tidak termasuk daripada golongan yang dipenuhkan di dalam neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu jin dan manusia ini diberi hati, tidak pernah nak memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yusma'una biha. Yang mereka itu diberi mata, tidak pernah nak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tengok kebesaran Tuhan, tak pernah nak merasa takjub, tak pernah nak memuji. Tengok bintang terbelah, bulan terbelah. Tengok gerhana bulan, tidak ada action apa-apa. Contohnya buatlah sunat gerhana ke, ucap setidak-tidaknya subhanallah, astagfirullahalazim, besarnya Engkau Tuhan, sucinya Engkau Tuhan. Itu pun jadilah. Tengok sekarang, tengok macam itu sajalah. Tengok gerhana matahari, tak ada asa apa-apa langsung. Sebab itulah mereka ini diberikan penglihatan, tidak pernah nak memikirkan kebesaran Tuhan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan diberikan dua telinga, tapi tidak pernah nak mendengar ancaman, tegahan Allah Subhanahu wa taala. Baca surah Al-Falaq lebih hurai, lebih jauh, memang kena macam tu. Dia berhubung kait. Walahum adhanun, diberikan telinga, la yasma'una biha, tidak pernah nak mendengar arahan, tegahan, ancaman daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan untuk manusia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan menanggunglah orang yang berdosa itu akan dosa orang yang lain. Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Kami, kata Tuhan, tidak akan menyiksa sesiapa pun sebelum ia dibangkitkan Rasul. Alasan apa yang kita mahu pakai hari ini? Kita buat dosa, buat kemungkaran dalam masyarakat, nak bagi alasan kami tidak diutuskan Rasul? Tidak. Tuhan kata wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa sesiapa pun selepas atau sebelum kami bangkitkan Rasul. Jadi hari ini Rasul, ulama telah sampai kepada kita. Rasul telah pun lama meninggalkan kita dan meninggalkan pusaka agama kepada alim ulama untuk menyampaikan agama. Alasan apa lagi kita nak gunakan di hadapan Tuhan, nak mengatakan aku jahil Tuhan, aku tak tahu Tuhan, aku buat dosa sebab aku tak tahu? Bukan alasan. Sebab kamu sudah dibangkitkan Rasul, sudah diberikan peringatan. Kita melakukan kemungkaran sewenang-wenangnya, kita melakukan kemungkaran sehingga tidak ada rasa malu dengan manusia, seolah-olah hidup ini tidak ada satu kuasa yang mentadbir kehidupan. Kita melakukan
termasuk juga minta maaf saya dah sebut, termasuk juga berseronok-seronok yang melampau pada majlis kenduri. Aku tebak minggu lepas. Karaoke contohnya, karaoke. Kita tidak mengatakan karaoke itu haram. Saya tidak mengatakan karaoke itu haram. Tetapi hati, jiwa orang Islam wajib dipelihara. Sebagai contoh, hiburan yang melampau mengganggu jiran sebelah. Jiran sebelah Muslim, mukmin, jiwa dia terganggu disebabkan muzik tidak berfaedah. Haram hukumnya, menyakiti dan mengganggu jiwa orang Islam. Nak menunjukkan betapa mulianya Islam, jiwa dia terganggu pun jadi haram. Bukan kata karaoke itu haram, tidak. Selagi mana benda yang tak berlaku, benda-benda yang lama. Contohnya, naik melalak di atas tu, terjoget-joget di situ, menampakkan benda yang tak sepatutnya nampak, haram hukum dia. Tetapi kalau majlis karaoke itu sekalipun, kalau naik menyanyi tak kisahlah, bukan nasyid ke, walaupun lagu yang bukan nasyid sekalipun, selagi mana tidak mengganggu sunat. Majlis walimah itu lagi jadi berdampak berseri dan berkat kalau kena dengan caranya. Ini kita duduk kat bawah, bini kita naik berjoget di atas. Lepas ni kita bertaubatlah apa? Ingat saudara nenek kita punya suka-suka hati saja. Minta maaflah kena bercakap benda ni. Kalau saya tak cakap, siapa lagi nak cakap? Minta maaflah kalau nak malam-malam nak buat macam mana. Agama sifatnya begitu. Di pulau dibenci, memang itulah agama. Lahirnya dengan dagang, perginya pun dengan dagang. Ya'ti ala nasi zaman as-sabiru fihim ala dini kal qabidi ala jamri. Orang akan datang satu masa, satu zaman, orang yang bawa agama, yang nak menegakkan agama, laksana menggenggam bara api. Nak cerita tersusah, di pulau, dibenci, dibuang adik-beradik pun ada. Jadi hakikatnya itulah agama. Tapi belum sampai tahap patah gigi lagi macam Nabi sendiri disiksa oleh Tuan Quraisy. Belum sampai tahap kena pulau lagi. Setakat lalu tak tegur tu biasa. Itu agama. Sifatnya begitu. Agama sifatnya dagang dan akhirnya pun dagang. Itu Islam. Kalau tak bagi tahu, jawab engkau di hadapan Tuhan, engkau selaku orang yang tahu. Walahum azanun la yusma'una biha. Kamu diberi dua telinga, tidak mendengar arahan, tegahan, suruhan, basyiran wa naziran, berita yang gembira dan berita yang menakutkan. Jadi saya minta maaf, bukan kata nak hukum karaoke itu haram, bukan, tidak. Nabi sendiri pun tidak pernah menghalang muzik seperti mana yang berlaku kepada Anjasyah. Anjasyah ni dia seorang penyanyi yang hebat di zaman Nabi. Seorang penyanyi yang hebat sampai ke suara dia ni kalau unta dengar, unta tu berjalan boleh jadi laju. Nak menunjukkan Islam tidak pernah melarang muzik, tetapi muzik yang melampau itu yang Islam melarang. Apa benda sekalipun yang bersifat hulu, yang bersifat melampau, sedang zikir yang baik sekalipun, kalau dia melampau-lampau, haram hukum dia hulu. Islam bukan agama yang melampau-lampau, dia sederhana. Islam bukan agama yang menegak, dia agama tarbiyah, agama mendidik. Balik percintaan Anjasyah tadi, Nabi sebut unta para sahabat ni jadi slow berjalan. Anjasyah menyanyi, Anjasyah ni menyanyi, unta jadi laju berjalan. Sampai kan Nabi cakap, jangan menyanyi yang panjang sangat. Mana kata slow sikit suara tu, slow sikit suara tu. Sebab apa? Kaum wanita tu tak terkejar dengan kita. Yang di belakang sana, rombongan-rombongan belakang tu tak terkejar kita.
yang itu. Minggu depan tengok rumah dia pula. Ada kalau okey ke tidak? Kalau ada kita kompak ustaz ni cukup. Contohnya macam tu lah. Contohnya macam tu. Bukan kita tak boleh kalau okey. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Imam Kamal sendiri pun nak naik nasyid sepohon kayu pun tak apa. Jangan sampai mengganggu orang. Itu saja. Jadi jangan kata ustaz jadi kata haram. Tidak. Majlis itu selagi mana tidak merosak, tidak melampau, tidak menimbulkan cakap-cakap orang fitnah, sunnah. Kita meraihkan majlis-majlis itu. Habis di situ. Wa min syarri hasidin idza hasad. Daripada satu ayat atau yang nak pergi jauh benar rasanya kan. Jauh. Jadi kita sambung ayat yang tadi. Bal hum adallu. Ulaika kal an'am. Mereka ini yang diberi hati, yang diberi telinga, yang diberi mata ini, ulaika kal an'am. Mereka ini seperti mana binatang. Binatang. Bal hum adallu. Bahkan lagi teruk daripada binatang. Orang yang tak menggunakan akal, tak menggunakan hati, tak menggunakan telinga, Tuhan kata lagi teruk lagi daripada binatang. Bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran untuk memikirkan, mempelajari ilmu agama. Saya rasa alhamdulillah yang ada pada hari ini semua menggunakan akal telinga. Syukur kita semua ada dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya adalah saham akhirat untuk kita pada hari ini. Saham akhirat. Buruk mana pun manusia itu takkan tak ada baik langsung. Sekurang-kurangnya. Sedangkan orang yang berdosa seumur hidup Tuhan terima keampunan. Setakat kita ni takkan Tuhan tak nak terima pun. Takkan Tuhan tak terima. Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Besar sangat dia dosa berjoget. Takkan Tuhan tak terima pun. Sedar kesilapan, buat perubahan. Itu saja. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang yang dengki apabila ia telah dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yakni minta perlindungan kepada Allah daripada orang yang hasad dan dengki serta mengharapkan hilangnya nikmat orang-orang lain atau dia berusaha merebut nikmat tersebut daripadanya dan tidak redha dengan pembahagian Allah yang telah ditetapkan ke atasnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berkuasa menolak tipu daya dan usaha jahat yang dirancangkan oleh hasad. Kepadanya lah kita mohon perlindungan. Semoga terselamat kita sekalian daripada bahaya orang yang dengki dan hasad. Maksudnya ayat ini nak ceritakan kepada kita minta perlindungan, minta dijauhkan daripada orang yang suka hasad dengki dan minta dijauhkan daripada perangai hasad dengki. Tak boleh tengok orang lain senang. Ini satu penyakit yang memang bermasalah kalau kita ada penyakit ini. Semua manusia ada hadis nafsi, kata-kata hati. Jadi kita sendirilah yang akan memperbaiki jiwa dan naluri kita. Hati bermasalah di sini, dia raja di sini. Rosak di sini akan zahir dengan perbuatan rosaklah kita. Penyakit tak boleh tengok orang lain lebih. Penyakit tak boleh tengok orang lain senang. Penyakit tak boleh tengok orang lain bahagia. Semua berpunca daripada hati. Yang berlakunya sihir pun disebabkan penyakit tak boleh tengok orang lain bahagia. Sihir rumah tangga bercerai-berai laki bini. Yang berlakunya sihir pada Nabi Muhammad itu pun disebabkan hati itu juga. Marah dengan Nabi Muhammad sampai sanggup sihirkan Nabi, siksa hidup orang. Sebab Islam melarang perbuatan sihir, menyakiti
apatah lagi orang-orang Islam. Jadi pengajaran ayatnya begitu. Allah menyuruh umat Islam supaya meminta perlindungan kepadanya daripada sebarang kejahatan atau bahaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Kita disuruh minta perlindungan. Mohonlah pada Allah, minta dijauhkan daripada bala bencana dunia, bala bencana manusia, minta dijauhkan. Takut kita dalam hidup Dua, mengamalkan ilmu sihir adalah satu dosa besar dan hukumnya haram kerana tujuannya mendatangkan bahaya dan mudarat. Mengamalkan ilmu sihir dosa besar dan hukumnya haram sebab mendatangkan bahaya dan mudarat kepada manusia. Ketiga, sifat hasad dengki yang mengharapkan hilangnya nikmat kepada orang lain adalah sifat yang dilarang dalam agama. Jadi kalau kita hari ini ada perasaan begitu, tak boleh tengok orang lain senang, tak boleh tengok orang lain bahagia, buang sifat itu. Itu kurniaan Allah kepada dia, dan aku kena bersyukur dengan sekadar mana yang aku ada pada hari ini. Jangan kita nak menaruh dengki dengan dia demi potong jalan dia. Kita menyekat rahmat Allah kepada dia. Kita selalu orang yang tidak bersyukur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bahasan uraian kesimpulan bagi surah Al-Falaq. Jadi kita masuk dulu. Dan jauh waktu mungkin. Setakat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi para jemaah sekalian, saya minta maaf sangat-sangat kalau bahasa penyampaian saya, lidah saya menikam jiwa muslimin muslimat sekalian. Saya minta maaf. Kadang-kadang kita memikirkan dalam masyarakat ada benda yang perlu kita cakap, kita kena cakap di hadapan umum. Jadi benda-benda yang kadang-kadang tu kena atas kita tu, saya minta maaf. Benda nak kena cakap, kita kena sampaikan. Itu sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.